الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada malam ini semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali yang terhormati imam solat tarawih kita pada malam ini, dan tidak lupa kepada seluruh jawatan kuasa masjid, dan tidak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang sudi memilih masjid ini untuk kita sama-sama beribadah pada malam ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kerana tuan-tuan sudi menunggu mendengar sedikit tazkirah selepas daripada solat tarawih. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan semoga Allah Ta'ala catat sebagai pahala dan dibawa di akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah Ta'ala, pada malam ini kita telah masuk malam yang ke-10 Ramadan. Betul, malam 10 malam. Betul Itu bermakna sudah 9 hari kita berpuasa. Syukur pada Allah Ta'ala, kita telah berjaya melaksanakan 9 hari puasa. Sepanjang 9 hari ini ada yang sakit? Tak ada? Alhamdulillah. Ada yang jatuh pengsan? Tak ada? Alhamdulillah. Jadi itu bermakna setiap kefarduan Allah Ta'ala, Allah akan perintah satu hukum nescaya hamba itu mampu lakukan. Kalau Allah Ta'ala perintah tidak mampu, Allah beri kelonggaran. Itulah Islam. Islam ni mudah, cuma kita jangan mempermudahkan. Mudahnya Islam kalau kena cara dan ilmu, tapi orang buat mudah-mudah kerana tidak berdasarkan amalan dan ilmu. Jadi oleh itu syukur pada Allah Ta'ala, pejam celik telah masuk 10 Ramadan pada malam ini. Kita baru je rasanya masuk awal Ramadan. Tengok-tengok dah 9 hari puasa. Jadi betul lah kata Nabi SAW, antara tanda akhir zaman iaitu yataqarrabuz zaman, iaitu masa semakin singkat. Baru je Jumaat, solat Jumaat minggu lepas, tengok-tengok kita solat balik Jumaat minggu ni. Baru je tahun lepas kita sambut puasa Ramadan, tahun ni kita sambut balik Ramadan. Baru je tahun lepas kita sambut hari raya, peristiwa jam jalan raya, kita tak lupa lagi, masih hangat dalam ingatan kita. Tengok-tengok tak lama lagi kita sambut raya balik. Semuanya berjalan pantas. Itulah tanda akhir zaman. Semuanya berjalan pantas. Yang lambatnya apa dia? Yang lambat gaji saja. Gaji lambat betul Dah masuk gaji? Belum? Oh, kesian tuan. Gaji lambat betul. Jadi oleh itu tuan-tuan Allah, ambillah kesempatan yang kita berada di bulan Ramadan ini. Kita kena rasa beruntung kita umat Nabi Muhammad. Kerana apa dia? Umat Nabi Muhammad duduk di zaman yang singkat, zaman masa yang pendek. Walaupun waktu yang singkat, tapi kalau kita mengerjakan ibadat, pahala besar. Sebab itu umat Nabi Muhammad SAW dipanggil umat yang paling manja sekali, nak dibanding dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ibadat banyak, tubuh besar, tenaga kuat, tetapi pahala tidak seperti umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad buat kerja sikit, gaji besar. Nak cari mana? Umat Nabi Muhammad saja. Satu solat fardu berjemaah dapat 27 darjat, 27 darjat. Itu tak kira bulan Ramadan lagi. Allah Ta'ala lipat kali ganda lagi bulan Ramadan. Masya Allah. Itu hanya disedia untuk umat Nabi Muhammad SAW sahaja.
maka bersyukurlah tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tajuk yang dipilih pada pertemuan kali ini ialah keindahan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bila kita sebut Ramadan, terbayang di akal fikiran kita satu bulan yang difardukan kita berpuasa. Semua kata. Mana dalilnya? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajib atas diri kamu berpuasa min qablikum, seperti mana umat-umat terdahulu. Umat dulu pun puasa tuan, tetapi mungkin bilangan hari berbeza dengan umat Nabi Muhammad. Mengikut pakar sejarah, rupanya orang pertama puasa di muka bumi ini siapa? Iaitu Nabi Adam AS. Apa sejarahnya? Ketika Nabi Adam berada di dalam syurga tuan-tuan, Allah Ta'ala benarkan Nabi Adam nak buat apa dalam syurga, buatlah. Wahai Adam, kamu duduk dalam syurga, kamu nak makan apa, makan. Kamu nak minum apa, minum. Nak buat apa, buatlah. Cuma aku minta satu je, jangan kamu mendekati pohon khuldi, satu pohon yang ditegah oleh Allah SWT. Jadi disebabkan iblis menghasut Siti Hawa dan Nabi Adam AS, akhirnya Nabi Adam termakan hasutan itu, maka termakan juga buah tersebut. Sebenarnya peristiwa ini melalui takdir Allah. Ada hikmah kenapa Allah takdir Nabi Adam makan juga buah tersebut. Maka Allah mengkafarahkan Nabi Adam keluar daripada syurga, dihantar ke dunia. Maka Allah kafarahkan Nabi Adam berpuasa selama 30 hari 30 malam. 30 hari 30 malam. Nah, adapun umat Nabi Muhammad puasanya 30 siang hari saja. Adapun malam pak sembuh. Malam colek buah. Malam mengetih. Malam boleh makan. Cuba umat Nabi Muhammad puasa seperti mana Nabi Adam AS, 30 hari 30 malam. Tak silap saya, puasa 2 hari dah. Tok bila anak azan tak boleh. Siapa hayya ala solat? Hayya ala solat. Jatuh. Pasal tak makan, tak minum 2 hari. Tak mampu kita umat Nabi Muhammad. Syukurlah tuan-tuan, Allah fardukan kita hanya puasa di siang hari, malam boleh makan. Adapun Siti Hawa, dia sempat makan buah khuldi, maka Allah kafarahkan setiap perempuan yang duduk di dunia mengeluar, dia akan keluar setiap bulan darah kotor, iaitu darah haid. Sebab itu perempuan dia keluar darah haid kerana sejarah Allah kafarah setiap perempuan kerana Siti Hawa makan buah khuldi. Jadi darah haid, darah kotor ni merupakan nak menunjukkan tubuh seorang perempuan tu sihat. Kalau tuan-tuan nak tahu isteri tuan-tuan tu sihat, tuan-tuan tengok isteri tu datang haid ke tidak. Kalau datang haid, normal dah, sihat. Jangan bawa pergi hospital pula. Adapun orang yang dah berusia, dia tak datang haid dah, pasal dia menepuh. Menepuh pula dah. Apa? Menepaus. Menepaus. Kalau tekan pause tu berhenti dah. Bahasa orang putih. Tapi kita orang kampung panggil menepuh. Menepuh pun. Tak apalah tuan-tuan. Jadi itu Allah Ta'ala farah. Jadi oleh itu, matlamat puasa sebenar disebut dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Ini matlamat puasa tuan-tuan. Bukan hanya sekadar kita puasa tak makan minum, bukan hanya sekadar kita baca Quran, bukan sekadar bulan Ramadan kita bersedekah, kita beribadat tarawih, bukan setakat tu saja tuan-tuan. Matlamat utamanya ialah la'allakum tattaqun, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jenis ibadat yang kita buat, semuanya untuk melahirkan sifat takut dan takwa kepada Allah. Maka oleh itu Allah mengajarkan kita supaya sentiasa kita kena rasa takut kepada Allah. Kalau kita rasa takut kepada Allah, maka kita akan tidak melampaui batas dalam beragama. Jadi sebab itu pentingnya ada sifat takut dalam diri kita. Orang yang dijaga oleh Allah, Allah campur sifat takut dalam diri dia sehingga dia tidak berani untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling kita risau apa dia tuan-tuan? Allah tarik sifat takut, Allah hilangkan sifat takut, akhirnya kita berani melawan Tuhan. Bahkan kita berani cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita paling risau.
Sebab itulah rasa risaulah tuan-tuan apabila tuan-tuan rasa berani lawan Tuhan. Akhir zaman bukan setakat lawan Tuhan, bahkan cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana akibat kalau kita berani sangat lawan Tuhan, tuan-tuan? Pernah dulu disebut dalam surah Al-Fil, sejarahnya iaitu tentang tentera Abrahah. Dia nak mari serang kota Mekah. Semua tahu cerita Al-Fil kan, tentera Abrahah, tentera bergajah. Kisahnya begini. Abrahah ni di tempat dia buat satu gereja, tempat ibadat. Sebelum ini orang Arab dia suka pergi gereja Abrahah. Maka tak lama kemudian orang Arab beralih pergi ke Kaabah untuk beribadat. Maka masa tu bila Abrahah dapat tahu orang Arab memang tak pergi dah tempat dia, dia cukup marah. Kemudian dia dengar pula bahawa Kaabah ini di bawah jagaan Allah Ta'ala, di bawah pemeliharaan Allah Ta'ala. Jadi Abrahah ni rasa tercabar. Dia kata apa dia? Aku nak pergi serang kota Mekah. Aku nak tengok betul ke Allah jaga Kaabah ni. Cabar Tuhan lah ni, tuan-tuan. Ni bahaya bila tarik sifat takut, berani pula lawan Tuhan. Lepas tu dia kumpulkan bala tentera dan juga tentera bergajah. Masa tu di bumi Mekah tak ada gajah, tuan-tuan. Kerana gajah pada itu datang daripada pihak negara Yaman. Maka datanglah tentera bergajah Abrahah tu. Kerana dia nak cabar betul ke Kaabah ni Allah jaga. Bila sampai saja kat Mekah, Allah datang tentera dia, siapa? Buruk ababil tu, tuan-tuan. Buruk ababil ni dia sebesar burung puyuh. Dan seekor burung bawa 3 biji anak batu. Satu letak di paruh, satu letak di kaki kanan, satu letak di kaki kiri. Batu tu pula dipanggil batu musawwanah. Batu yang dipanah, dibakar daripada api neraka. Dan kemudian setiap batu telah ditulis nama. Kepada siapa nak jatuh ni? Kalau nama tu A, dia akan jatuh pada si A, tidak jatuh pada si B. Nak ceritanya maha spesifiknya bala Allah Ta'ala. Kalau Allah turun bala, maha tepat, tak ada orang boleh lari. Maka datang buah Abrahah, lontar luruh batu tu terkena pada badan-badan tentera Abrahah, termasuklah Abrahah tu sendiri. Bagaimana akibatnya? Dalam Quran kata, tafsir Quran kata, ibarat seperti daun yang dimakan ular. Habis luruh daging-daging, sekeping-sekeping depan mata. Hanya tinggal tulang belulang saja. Mati habis. Ini balasan bagi orang yang lawan Tuhan. Jangan main-main. Akhir zaman ni bukan setakat lawan Tuhan, cabar Allah Ta'ala. Cabar Allah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah akhir zaman, tuan-tuan. Apabila Allah tarik sifat takut, itulah tanda akhir zaman, tuan-tuan. Itulah yang kita rasa risau dalam jiwa kita. Bila Allah tarik sifat takut kepada Allah Ta'ala, maka kita jadi mudah nak buat jahat. Pasal apa? Tak ada sifat takut. Sebab itu dalam hidup ni Allah beri 2 jalan. Fal manaha fujuraha wa taqwaha. Aku beri kamu 2 jalan. Satu jalan yang jahat, yang kedua jalan yang baik. Kalau Allah Ta'ala beri kita jalan yang baik, bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Ta'ala beri kesusahan untuk melakukan kejahatan, pun bersyukur pada Allah Ta'ala. Nak buat jahat jadi susah. Percayalah Allah Ta'ala sedang tolong, tuan-tuan. Tak mahu tuan-tuan jadi buat perkara yang melanggar perintah Allah. Tetapi bila kita jadi mudah nak buat benda jahat, yang tu kita kena rasa risau. Sebagai contoh, tuan-tuan, nak jadi seorang pencuri, mudah ke payah nak jadi pencuri ni? Payah, tuan-tuan. Bukan mudah nak jadi pencuri ni. Mula-mula kalau dia nak pergi curi kedai runcit, dia dalam seminggu tu untuk pergi, istilah orang panggil check line. Pergi check line. Tahu check line ke apa? Pergi periksa dulu. Dia lalu hari pertama, dia tengok, gerai ni orang lelaki ke orang perempuan jaga. Hari kedua pula dia lalu, tengok berapa orang pekerja dalam kedai. Hari ketiga pula dia lalu, dia tengok pintu mana, ada pintu belakang ke, pintu depan ke, kunci kat mana. Hari keempat dia tengok tempat dia simpan duit kat mana, tengok dan hari kelima baru dia nak pergi mencuri. Bukan mudah. Maksamalah nak pergi mencuri masuk rumah orang. Satu, kena pakai pakaian yang gelap. Yang kedua, kena panjat pagar. Kalau pagar tu ada jari-jari besi, kena besi tu luka lagi.
Bila berjaya masuk, ada anjing pula kena gigitkan anjing lagi. Kononnya berjaya dah masuk dalam rumah tu. Bila selongkar dekat-dekat waktu sahur, dia masuk curi kan. Tiba-tiba tuan rumah dah bangun nak bersahur, tuan rumah nak turun tangga, rumah dah berstory, nak turun tangga, tuan rumah pun berdeheng. Apa peju gitu? Gelabah lah tuan. Sudah. Pum, dia pun lagi. Tak jadi curi lagi. Susah nak curi ni. Tetapi yang paling kita takut, apabila Allah Ta'ala beri kita mudah nak curi. Tiba-tiba mudah je, buka je pintu boleh masuk rumah. Tuan rumah tu macam tak tahu je. Tak apa tu, pencuri, masuklah, pintu tak kunci. Nak ambil apa? Nah, adalah apa-apa je. Tu ada mah atas meja. Ambil lah. Jalorek atas meja, telefon atas meja. Nah, jadi mudah pula. Jadi paling risau tuan-tuan. Bila Allah beri kemudahan kita buat benda jahat, yang tu kita perlu tahu. Kerana apa jadi begini? Kerana Allah tarik sifat takut pada Allah Ta'ala. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi seluruh ibadat yang kita buat ni tuan-tuan ialah untuk melahiri sifat takut. Sebab itulah ahli-ahli syurga ialah masa hidup atas dunia mereka memang takut kepada Allah Ta'ala. Ahli neraka ialah mereka masa hidup atas dunia mereka tak takut pada Allah Ta'ala. Jadi beranikah kita lawan Tuhan? Nah, jangan tuan-tuan. Jadi oleh itu tuan-tuan Allah, bila sebut kita puasa, bilakah puasa ini diwajibkan? Puasa ini diwajibkan setelah mana Kaabah dialihkan. Setelah kiblat dialihkan. Mula-mula kiblat kita di Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, jangan lupa. Jangan putus berdoa untuk saudara kita di bumi Palestin. Hari ini mereka dalam bersedih lagi tuan-tuan. Kita hari ini sambut Ramadan dalam keadaan bersukaria. Sambil lepas habis tarawih pergi pula Maulid. Lepas tu boleh beli baju raya santai-santai. Di Gaza tuan-tuan, mereka hari-hari mandi dengan tangisan air mata. Mereka ni setiap waktu berjaga-jaga. Bunyi jebong mereka terpaksa berpindah saja. Hari-hari kena alert, kena berjaga-jaga. Sehingga dia orang ni hari-hari kena pakai kasut tuan-tuan. Pasal apa dia? Pasal mereka ready nak lari dah. Kalau pakai selipar ni susah lah. Mereka dah ready dah pakai yang untuk dia lari. Ni. Jadi oleh itu, setelah mana Kaabah kiblat dialihkan kepada Kaabah pada tanggal 10 Syakban 2 Hijrah, maka barulah difardukan puasa. Rasulullah puasa sebanyak 9 tahun. Dan Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal pada 9 Hijrah. Itu dipanggil kepaduan puasa. Jadi kalau kita faham betul-betul konsep puasa ni tuan-tuan, sedikit lagi. Puasa ini daripada perkataan Ramdun, iaitu bersangatan panas. Memang betul. Dalam bulan Islam dia mengikut musim. Kalau bulan Ramadan mesti jatuh musim panas. Di tahun ni panas betul tuan-tuan. Tapi jangan mengeluh tuan-tuan. Orang beriman tak mengeluh. Mungkin ini Allah tak nak nampak pada. Yang kedua, kalau bulan Rabiul Awal jatuh pada musim bunga. Ada juga ulama mengatakan Ramadan maknanya membakar, iaitu membakar segala dosa-dosa kita. Jadi oleh itu, apa yang menjadi indahnya Ramadan? Kerana Ramadan dia bawa bekal kepada kita 4 perkara penting. Yang pertama keampunan, yang kedua rahmat, ketiga kebajikan dan keempat keberkatan. Sehingga disebut dalam hadis Nabi SAW, apabila tibanya Ramadan, Allah akan hiaskan syurga ini untuk bakal ahli syurga. Dan kemudian bertiuplah angin di bawah arash. Nama angin itu namanya musirah. Dia akan tiup segala daun-daun kayu dalam syurga. Dan kemudian berdirilah bidadari di atas syarafil jannah, di atas pelami syurga. Masa tu bidadari tanya, "Ya Jibril, apakah malam ini?" Kata Jibril, "Ini daripada malam Ramadan." Allah Ta'ala pun perintah kepada Malik Ridwan, penjaga syurga, bukakanlah segala babul jannah, buka semua pintu-pintu syurga. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ajar bila tiba di Ramadan, banyak mohon syurga pada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta syurga dengan Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah perintah kepada Malik Zabaniyah, penjaga neraka, tutupkanlah segala abwabul jahim, segala pintu-pintu neraka. Akhirnya semua pintu neraka ditutup bila tiba Ramadan. Dan kemudian Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Jibril, belenggu segala maradu syayatin, ikat tangkap semua iblis dan syaitan. Tak ada satu pun iblis tak ditangkap, semua ditangkap.
dan kemudian dilontar di Alwan. Di mana Alwan? Di dasar laut yang dalam. Itu tempat berdiamnya iblis bila tiba Ramadan. Sebab itu yang suka kaki pancing saya nak pesan, jangan pergi ke laut dalam Ramadan nanti kena tusuk kat iblis, tak raya tuan-tuan. Kesianlah dekat polis, kat bomba tuan-tuan dia orang nak raya tuan-tuan. Nanti sebab tuan-tuan hilang nak tusuk dekat syaitan, kesian apa polis kita tak boleh raya dah. Terpaksa cari tuan-tuan. Jangan pergi. Bila tiba satu Ramadan, iblis akan naik permukaan laut, dia akan pergi pesisir pantai dan bos dia orang pun arah berpecah pergi attack kita balik. Masa dah bebas dah. Jadi sekarang manakah bukti iblis sudah ditangkap? Buktinya solat tarawih malam ni. Malam ni solat tarawih masjid penuh. Kalau kuliah maghrib saya biasa tak penuh, apa tak penuh. Dan Ramadan penuh. Itu syaitan diikat. Faham kan? Baik, habis ustaz, kami masih buat dosa ni pasal apa? Kata syaitan dah diikat tapi masih buat dosa begini tuan-tuan. Kalau kita nak tahu kita punya perangai macam mana, tengok dosa yang kita buat di bulan Ramadan. Kalau nak tahu kita punya perangai macam mana, tengok dosa apa yang kita buat di bulan Ramadan. Masa bulan Ramadan syaitan memang dah diikat. Habis masih lagi buat dosa berzina bulan Ramadan, itulah kita sebenar tuan-tuan. Itulah kita sebenar. Sebab itu dalam hidup ni kita kena tampak aib kita. Kalau satu orang Allah beri boleh nampak aib seseorang yang lain, itu satu kelebihan. Tapi memang cukup istimewa lagi apabila Allah buka nampak aib kita sendiri. Biar kita nampak aib kita daripada nampak aib orang. Maka kalau kita nak tengok kita macam mana, tengok dosa apa yang kita buat dalam Ramadan. Itulah kita sebenar. Syaitan dah diikat dah. Syaitan memang tak ada dah. Sebenarnya itulah kita. Maka oleh itu jaga Ramadan. Itu Ramadan tuan-tuan. Jadi oleh itu tuan-tuan kena jaga keindahan Ramadan ini. Jangan seperti Nabi kata kami shaimin la yusallahu min shaumi ila jumal aqash, berapa ramai yang berpuasa tapi tidak ada apa-apa puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Kita tak mau begitu. Kita nak biar ibadat yang kita buat ni Allah tetap beri pahala. Bagaimana? Tuan-tuan kena jaga adab-adab di bulan Ramadan. Di sini saya simpulkan sebagai kesimpulan pada malam ini, ada 3 adab yang penting tuan-tuan kena jaga betul-betul bila tiba Ramadan supaya puasa kita diterima. Yang kedua, kita dapat pahala. Yang ketiga, memang puasa itu dapat dijamin kita masuk syurga. Jaga 3 adab ni. Yang pertama, adab pertama ketika berpuasa, jangan lupa solat fardu 5 waktu jangan tinggal. Kesilapan kita di bumi Malaysia, ramai yang berpuasa tapi tidak semayang. Ni ramai. Ramai macam ni. Suami-suami ramai. Dia ada jenis beberapa perangai manusia. Dia suka puasa tapi tak semayang. Dia suka sedekah tapi tak semayang. Dia khawatir tak dapat pahala puasa. Pasal semayang ni penting. Nak kata pentingnya semayang dalam agama ibarat seperti pentingnya kepala di antara badan. Kalau kita kudung tangan, boleh hidup lagi tak? Boleh. Kalau kudung kaki, boleh hidup lagi? Boleh. Tapi kalau kudung kepala datang solat tarawih, boleh tak? Tak boleh kan? Kalau hok datang juga solat tarawih kudung kepala, tu hatu jepung. Hatu jepung. Tak boleh hidup tanpa kepala. Begitulah ibadat yang lain dikhawatiri tak dapat pahala jika kita tinggal semayang dengan sengaja. Apa balasan tinggal semayang dengan sengaja? Baik, masa dia hidup atas dunia dulu, Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia. Yang kedua, Allah Ta'ala tarik nur pada wajah dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala tidak beri jalan keluar dalam masalah hidup dia. Yang keempat, Allah Ta'ala tarik keberkatan pada umur dia. Umur dia hidup tak berkat. Bagaimana kalau kita nak kenal orang yang hidup tidak berkat? Begini, semua urusan hidup dia semua dalam urusan dunia, tidak ada akhirat. Kalau bercakap dunia, kalau mesyuarat dunia, kalau buat aktiviti dunia. Itu tanda umur tak berkat. Masa dia mati, ditarik nyawa dalam keadaan lambat oleh malaikat Israel. Pedih. Masa dia dah masuk lubang kubur, dihimpit dalam lubang kubur. Masa di akhirat masuk dalam neraka sakar.
Nah, ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lakum minal musallin. Kerana kami tidak sembahyang, ya Allah. Adat yang kedua tuan-tuan kena jaga apa dia? Iaitu tuan-tuan kena baiki ibadat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan suka buat ibadat tu, suka sembahyang. Maka ni peluang kita nak baiki ibadat. Tidak sah ibadat kecuali mesti kena berilmu. Tuan-tuan nak baiki boleh, tapi tuan-tuan kena tanya orang lebih mengetahui. Saya buat begini betul tak ustaz? Kalau tak betul, ustaz tegur saya. Itu baru betul. Dan yang terakhir pada malam ini, adatnya sebenarnya, jagalah kemuliaan di bulan Ramadan, tuan-tuan. Ramadan dipanggil Sayyidul Suhur, dipanggil bulan yang cukup mulia. Maka kita kena jaga kemuliaan Ramadan. Maka kita jangan calakan kemuliaan Ramadan. Bagaimana mencala kemuliaan Ramadan? Satu, tak jaga, tak tutup aurat di bulan Ramadan. Pergi bazar Ramadan, tutuplah aurat, tuan-tuan. Kesian tutup imam kita, tutup bilal, tutup siap kita pergi ke bazar Ramadan. Kurus pahala. Termasuk Ustaz Arif kurus pahala. Dia datang tu rambut merah gitu. Datang tu baju belah tengah macam Allah. Kesianlah. Lagi-lagi isteri PJJ, sudah. Kesian tuan-tuan. Tutup aurat elok, jangan bercakap uduk, jangan mengumpat, jangan bergaduh, jangan berkelahi. Jaga kemuliaan Ramadan. Yang paling sedih tuan-tuan rahmat Allah, pergi ke bandar. Adalah grup-grup, minta maaf, ada grup kereta, grup-grup motor, dia orang lepak dekat-dekat spot-spot di tengah bandar. Bila kita tengok mereka berdua-duaan di bulan Ramadan, dan saya tahu itu bukan isteri dan suami dia. Berani lagi buat di bulan Ramadan. Berduaan, berpegang di bulan Ramadan. Tak segar, tak silu. Saya pernah pergi satu kuliah di satu menara yang hebat, syarikatnya hebat, tuan-tuan. Jemput saya bagus dah. Bila waktu iftar, tuan-tuan, waktu iftar duduk satu meja, okey lagi. Yang tak tahannya, staf-staf ni boleh bersentuhan antara staf lelaki yang lain, staf perempuan dan lelaki lain, bersentuh macam suami isteri, duduk berdepek-depek. Masa suka duk peluk, aku pegang betul bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Ni jenis tak jaga kemuliaan Ramadan. Jangan. Nabi kata apa dia? Siapa yang membuka Ramadan dengan dosa, dengan maksiat, dengan segala kesilapan, Allah tidak ampunkan dosa dia. Puasa bagus tapi tak jaga kesucian Ramadan. Maka kesimpulan di sini ustaz bawa satu kisah. Adalah kisah satu orang ni, masa dia sebelum Ramadan dia memang kaki maksiat, tuan-tuan. Dalam kampung tu memang terkenal dengan maksiat punya Bila sebut je nama dia, memang kaki maksiat. Bila tibanya Ramadan, dia berhenti buat maksiat. Ditakdir oleh Allah Ta'ala, beberapa tahun kemudian dia pun mati meninggal dunia. Maka adalah dalam kampung tu orang soleh, dia bermimpi pasal orang ni. Sekarang dia duduk dalam lubang kubur dalam keadaan bersenang lenang. Maka orang ni tanya, apa amalan kamu sehingga kamu duduk dalam lubang kubur bersenang lenang? Orang ni kata, aku ni siapa tak kenal. Aku ni duduk kaki maksiat. Bila tiba Ramadan, aku berhenti maksiat pasal aku hormat Ramadan tu. Akhirnya Allah balas aku dengan kesenangan dan lubang kubur. Masya Allah, tabarakallah. Maka oleh itu, tuan-tuan, jagalah adab-adab ketika berpuasa dengan harapan, kalau kita jaga dengan harapan balasan daripada Allah SWT, Allah pelihara kita daripada dosa-dosa. Yang paling penting, kita mati dalam keadaan membawa bekalan-bekalan pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan. Akhirnya Allah mudahkan urusan kita akhirat, dimasukkan kita ke dalam syurga Allah SWT. InsyaAllah bersemangatlah di bulan Ramadan dan teruskanlah solat tarawih sampai habis Ramadan tahun ini. InsyaAllah semoga Allah panjang umur kita dan dapat bertemu Ramadan seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih berhati aku dan tuan-tuan. Ada masa dan waktu kita berjumpa lagi. Wallahu ta'ala bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wanfa'na wazzidna bi rahmatika ya arhamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna والدينا ولجميع المسلمين المسلمات برحمتك يا ارحم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.